Selamat sejahtera, saya Rainer Derimpung, nomor matriks 2066931, program pendidikan jasmani. Hari ini saya akan membentangkan FCI 3804, yaitu pengalaman awal di sekolah, yang saya jalankan selama 2 minggu bertempat di SMK Tandik 2, Kota Marudu, Sabah. Dan penyelaras bagi subjek ini adalah Dr. Nur Azmi binti Abdul Aziz. Oke, saya akan membentangkan serba sedikit tentang latar belakang sekolah. SMK Tandik 2 mula beroperasi pada tahun 2018 dan merupakan salah satu sekolah luar bandar yang terdapat di Kota Marudu. Dan sekolah ini melaksanakan hanya satu sesi dan terdapat seramai 39 orang guru dan 500 lebih orang pelajar. SMK Tandik 2 juga telah mencapai banyak kejayaan sama ada di peringkat daerah maupun peringkat negeri. Walaupun SMK Tandik 2 ini merupakan sekolah yang baru, tetapi pencapaian dari segi akademik dan kurikulum itu sangat merangsangkan dan memuaskan. Ini merupakan gambar-gambar bilik darjah, gambar di persekitaran sekolah. Ini gambar bilik darjah, dan ini merupakan bangunan sekolah, stor peralatan sukan sekolah, padang sekolah. Manakala ini pula gambar mengikuti kelas pendidikan jasmani bersama guru pembimbing. Dan ini gambar struktur organisasi pentadbiran sekolah, perhimpunan rasmi sekolah, dan juga temu bual bersama penolong kanan hal ehwal murid. Seterusnya sepanjang 2 minggu saya berada di sekolah untuk menjalani PALS, yaitu pendidikan awal di sekolah, pengalaman awal di sekolah. Pemerhatian yang saya dapat dalam bilik darjah semasa sesi pembelajaran dan pengajaran adalah guru membentuk kerja berkumpulan, dan guru juga membuat sesi soal jawab pada murid, membuat refleksi di akhir sesi pengajaran, dan juga melakukan kuis setiap kali selesai mengejar satu topik. Seterusnya, guru juga menggunakan kemudahan alat bantu mengajar dan juga bahan bantu mengajar. Yang pertama adalah buku teks, dan yang kedua adalah proyektor LCD. Proyektor LCD merupakan alat bantu mengajar untuk menarik minat pelajar. Tiga adalah peralatan sukan. Peralatan sukan digunakan sebagai bantuan untuk mengajar pelajar apabila berada di luar bilik darjah ataupun berada di padang. Dan yang terakhir adalah whistle. Whistle adalah alat bantu mengajar untuk memudahkan guru bagi memberi arahan. Seterusnya, amalan pedagogi dalam bilik darjah yang digunakan oleh guru adalah guru mengajar dan membentuk kemahiran berpikir aras tinggi ataupun kebat. Guru juga menggalakkan kolaboratif antara pelajar, seterusnya menggalakkan refleksi diri pelajar, dan juga guru menggunakan alat digital seperti proyektor LCD. Seterusnya, penyediaan rancangan guru untuk mengajar harian ataupun RPH. RPH merupakan pelan mengajar dan isi kandungan mengajar, dan juga dapat membantu guru menentukan strategi dalam penyampaian ilmu kepada pelajar, seterusnya dapat menjadikan proses pembelajaran berjalan dengan lancar. RPH juga digunakan oleh guru untuk membuat penilaian sewaktu PDP ataupun sesi pembelajaran dan pengajaran, dan juga dapat dijadikan sebagai pesemeton ataupun rujukan untuk refleksi guru itu sendiri di kemudian hari. Seterusnya adalah pelaksanaan kebat dalam bilik darjah. Ya, menurut pemerhatian saya, kebat yang dijalankan oleh guru dalam bilik darjah, dia berdasarkan penyelesaian masalah, dan dia juga dapat membina sendiri pemahaman yang bermakna kepada diri pelajar melalui pemikiran yang kritis dan kreatif. Hal ini supaya dapat mengaplikasikan maklumat yang dipelajari secara teori maupun situasi dalam kehidupan sebenar.
Ini merupakan penyediaan awal kepada pelajar dan dapat meningkatkan quality sebagai seorang pelajar. Persediaan sebagai guru pendidikan jasmani, yaitu menggunakan alat bantu mengajar untuk menarik minat pelajar. Seterusnya adalah melakukan aktiviti yang menggerakkan pelajar berpikir secara kritis dan kreatif. Dan kemudian mengamalkan pedagogi abad ke-21 dalam pengajaran. Hal ini untuk lebih meningkatkan keberkesanan untuk mengajar dalam bilik darjah. Seterusnya adalah refleksi tentang budaya sekolah. SMK Tandik 2, waktu masuk sekolah adalah jam 7 pagi. Kemudian program guru penyayang, penegasan kemasan diri pelajar, perhimpunan rasmi setiap Rabu. Budaya sekolah ini yang mampu untuk meningkatkan disiplin dan juga kualiti pelajar maupun guru. Dan ia juga dapat melahirkan insan yang berkepribadian baik dan juga cemerlang. Refleksi budaya kerja pula, di SMK Tandik 2, budaya kerjanya adalah kerja berpasukan, sama ada guru, bermurid, ataupun dengan staf-staf sekolah, dan juga bekerjasama profesional dalam hal kerja, dan juga berintegriti tinggi. Kelebihan bagi budaya kerja yang terdapat di sekolah SMK Tandik 2 adalah setiap kerja dapat dilaksanakan dengan mudah, quality kerja didahulukan, kemudian tanggung jawab menyelesaikan suatu tugasan akan tercapai. Program Sulam pula, saya mencadangkan program Sulam di sekolah SMK 2 adalah bersukan untuk kesehatan. Program ini adalah bertujuan untuk menggalakkan semua pelajar melibatkan diri dalam apa-apa aktivitas sukan. Program seperti ini juga mampu untuk mencari atau mengasah bakat yang terpendam dalam diri pelajar apabila aktif melibatkan diri dalam berbagai sukan. Sebagai rumusan, selama saya berada di SMK Teknik 2, yaitu 2 minggu, untuk menjalankan kursus PALS ataupun pengalaman awal di sekolah, saya mendapati banyak maklumat dan juga pengalaman baru. Dan hal ini dapat menyediakan diri saya dalam menghadapi sesuatu pekerjaan kelak. Sebagai seorang pendidik juga harus mempunyai rasional dan sikap integriti yang tinggi. Seterusnya, seorang guru harus membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi pelajar. Sebagai seorang pendidik juga harus memberi contoh dan teladan yang baik kepada murid. Selain daripada itu, guru juga harus mengaplikasikan amalan pedagogi abad ke-21 untuk meningkatkan kualiti mengajar. Sekian, terima kasih.